Ancaman pemikiran pada masa kini. Firman Allah SWT, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan redha kepadamu sehinggalah engkau mengikuti agama mereka. Surah Al-Baqarah ayat 120. Serangan pemikiran adalah strategi musuh untuk merosakkan akidah dan menguasai umat Islam. Ia merupakan himpunan pemikiran dan pendapat yang merangka suatu ajaran mengenai nilai baik dan buruk dalam politik, ekonomi, sosial dan sebagainya dengan menolak panduan agama. Sejarah kemasukan ideologi dalam peradaban manusia. Dark Age atau zaman kegelapan Eropah merupakan penyebab utama kepada Renaissance. Dominasi kumpulan gereja sekitar abad ke-5 hingga 15 menjadi suatu titik hitam bagi rakyat di Eropah. Dr. Ghalib bin Ali Al-Awaji, seorang ulama dari Saudi, menyenaraikan beberapa perlakuan agamawan gereja pada waktu itu yang teramat zalim dan tidak berperi kemanusiaan sekaligus menindas rakyatnya sendiri. Seperti 1. Wujud akta hartanah untuk menyekat golongan berfikir. 2. Rakyat tidak boleh bertanya. 3. Meletak peraturan padri menjadi perantara manusia dengan Tuhan. 4. Mengharamkan ilmu baru. 5. Menindas wanita. Ideologi yang bertapak pada era Renaissance. Sekularisme. Sekularisme bermaksud pemisahan antara urusan dunia dengan agama. Rasionalisme. Rasionalisme bermaksud membuat pertimbangan dan penilaian mengikut akal atau logik. Liberalisme. Liberalisme bermaksud membawa gagasan hak kebebasan bersuara. Pluralisme. Pluralisme bermaksud hak sama rata antara agama. Feminisme. Feminisme bermaksud sama ratakan hak lelaki dan perempuan. Hedonisme. Hedonisme bermaksud matlamat kehidupan hanyalah hiburan semata-mata. Kesan pengaruh ideologi baru kepada umat Islam. 1. Berlaku krisis identiti umat Islam. Ada penganut masih mengaku beragama Islam dan mengkaji sedalam-dalamnya ajaran Islam. Ada yang tidak faham, tidak mengerti atau jahil mengenai Islam. Paling malang apabila seseorang itu jahil merokat, yakni tidak sedar dirinya jahil, tetapi mahu bercakap mengenai Islam. Tanpa disedari, dia mula terjerumus dalam ideologi-ideologi ini dan lantas berjuang bersungguh-sungguh membelakangkan ajaran Islam sendiri. Mereka mengambil ideologi-ideologi ini dalam perkara-perkara pemerintahan, ekonomi dan segenap urusan duniawi. Ada antara mereka yang berani menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan liar dan fitnah-fitnah seperti mendakwa Islam tidak sesuai lagi pada zaman ini. 2. Munculnya golongan yang membahagi-bahagikan Islam dengan menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Contohnya, beribadah secara Islam, berkahwin secara Islam, melakukan urusan kematian secara Islam, tetapi dari sudut pemerintahan, ekonomi dan urusan-urusan duniawi yang lain menolak hukum Islam. Mereka sentiasa mengingkari Islam dan mempermainkannya mengikut selera. 3. Menjajah pemikiran umat Islam seluruhnya. Para penjajah yang menggagaskan pelbagai ideologi dan fahaman ini walaupun bermusuh dan berperang sama sendiri, tetapi mereka tetap bersatu menentang Islam dan umatnya yang bercita-cita menegakkan Islam sebagai adil, yakni cara hidup. Kesimpulan, seluruh ideologi ini melengkapkan misi dan agenda sekularisasi. Sekularisme adalah ajaran yang menganjurkan pemisahan agama daripada urusan negara dan kehidupan. Seluruh hala tuju hidup manusia diasaskan kepada kepentingan dan ukuran duniawi.
umat Islam perlu sedar akan ancaman yang dihadapi ketika ini. Kecanaan terhadap setiap perancangan musuh Islam perlu ditekankan supaya tidak hanyut bersama dalam kesesatan, terutamanya segenap perkara yang berkaitan dengan aspek akidah dan perundangan Islam.